الله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي قوما هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ووقاه الله السيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Maksudnya, dan pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imannya, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah, sedang ia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Kalau ia seorang yang berdusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan kalau pula ia seorang yang benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh sebahagian dari azab yang dijanjikan kepada kamu.
Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermahraja lela di muka bumi, yakni Mesir dan sekitarnya. Tetapi kiranya keadaan bertukar, maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita? Firaun berkata, aku tidak mengesyorkan kepada kamu malaikat dengan apa yang aku pandang elok dijalankan. Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu malaikat jalan yang benar. Dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa kebinasaan, sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung menentang rasul-rasulnya. Yaitu seperti keadaan kaum Nabi Nuh, dan Ad kaum Nabi Hud, dan Samud kaum Nabi Saleh, serta orang-orang yang datang kemudian daripada mereka, seperti kaum Nabi Lut. Dan ingatlah Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa hari kiamat, yang padanya masing-masing terpekik memanggil memohon pertolongan. Yaitu hari kamu berpaling undur melarikan diri, padahal semasa itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf telah datang kepada kamu dahulu dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kerasulannya. Maka kamu tetap juga dalam keraguan mengenai apa yang disampaikannya kepada kamu. Sehingga apabila ia mati, kamu berkata Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampau kederhakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaannya terhadap balasan Tuhannya. Yaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya. Bantahan yang demikian besar kebenciannya dan kemerkaannya di sisi hukum Allah dan di sisi bawaan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah meterikan hati tiap-tiap orang yang sombong takabur, lagi bermahrajalela pencerobohannya. Dan Fir'aun berkata, hai Haman, binalah untukku sebuah bangunan yang tinggi, semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya, yaitu ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Demikianlah diperhiaskan oleh syaitan akan Firaun kepada Firaun akan perbuatannya yang buruk itu untuk dipandang baik, serta ia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Firaun itu tidak membawanya malaikat ke dalam kerugian dan kebinasaan. Dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutlah nasihatku, aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas malaikat dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka boleh rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung. Dan wahai kaumku, apalah halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan, dan kamu mengajakku ke neraka. Kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak mempercayai keesaan Allah, dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah
yang maha kuasa lagi amat pengampun. Tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan, sama ada di dunia atau di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau kejahatannya itu, mereka lah ahli neraka. Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan keadaan hamba-Nya. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang, semasa mereka berada dalam alam barzakh, yakni alam kubur. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang lalu perbahasan di antara Nabi Musa alaihissalam dengan pemimpin yang paling jahat di zamannya, iaitu Fir'aun, yang disokong oleh Perdana Menterinya Haman dan orang kayanya Qarun. Apabila kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam tidak boleh dikalahkan oleh hujah-hujah Fir'aun, sehingga ahli-ahli sihir yang ditugaskan oleh Fir'aun untuk berlawan dengan Nabi Musa kalah, dan ahli-ahli sihir itu beriman kepada Allah dengan mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila Fir'aun tidak boleh melawan Nabi Musa, lalu Fir'aun mengarahkan supaya disembelih anak-anak lelaki Bani Israel, dibenarkan anak-anak perempuan saja hidup. Dan akhirnya Fir'aun mengarahkan supaya dibunuh akan Nabi Musa alaihissalam. Ketika berlakunya kemuncak kezaliman ini, muncullah seorang yang beriman di kalangan bangsa Fir'aun dan pembesar Fir'aun sendiri. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang yang terkemuka di kalangan keluarga Fir'aun. Setengah ulama mengatakan dia sepupu Fir'aun. Daripada kalangan bangsa Qibti inilah mengikut riwayat yang asah. Setengah ulama menamakannya dengan Habib. Setengah ulama menamakannya dengan Syam'an. Setengah ulama menamakannya dengan Khabra. Ada yang mengatakan namanya Jabra. Ada yang mengatakan namanya Hazqil. Ada yang mengatakan namanya Sam'an ataupun Hasab. Ada yang mengatakan nama dia Kharbil ataupun Hazbil. Mengikut riwayat ayat asah, dia bangsa Qibti. Ada juga ulama mengatakan di kalangan Bani Israel. Pendapat ini dhaif. Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam dengan cara yang lebih berkesan, maka dipilih di kalangan orang yang berpengaruh, di kalangan keluarga Fir'aun sendiri, yang mengatakan dia beriman kepada Allah. Sepatutnya bila kemuncak kezaliman orang takut, tetapi cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Allah Ta'ala akan jadikan cahaya Islam makin ditekan, makin cerah. Makin tekan, makin naik, ini dia Islam. Kalau bergaluh, biasanya orang mengantuk, orang lemah. Bila ditekan kuat-kuat, barulah orang bangkit semangat. Ini dia Islam. Dan inilah pendedahan Al-Quranul Karim. Dia berkisah Nabi Musa alaihissalam.
untuk memberi semangat kepada Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum dan umat Muhammad yang menyambung perjuangan sehingga hari kiamat. Jangan kita menyangka makin Islam ditekan maka Islam akan mati. Tidak. Makin Islam ditekan, Islam akan bangkit. Akan muncul. Walaupun dengan menggunakan senjata-senjata yang paling keras, yang paling kuat, ia akan bangkit lagi. Faqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu iman. Dan katalah seorang lelaki yang beriman, kalangan keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Selama ini dia menyembunyikan iman, dia senyap, dia tak cakap. Bila Fir'aun kata dia nak bunuh Nabi Musa, maka keluarga Fir'aun yang beriman ini terus berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Adakah kamu nak bunuh seorang lelaki yang berkata Tuhan saya ialah Allah, padahal ia telah datang kepada kamu membawa dengan keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Wa in yaku kadiban fa alaihi kadibu. Dan jika sekiranya dia seorang pembohong, maka dia bertanggungjawab menerima balasan bohongnya. Wa in yaku sadiqan, dan jika sekiranya dia seorang yang benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, nescaya mengena kamu oleh sebahagian berazab yang dijanjikan kepada kamu. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, man huwa musrifun kadzab, kepada sesiapa yang melampau lagi bohong. Kata orang yang beriman ini. Para ulama mengatakan ini adalah jihad akbar, jihad afdal, jihad yang paling besar dan jihad yang paling afdal. Kerana sabda Nabi SAW, afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ini paling afdal. Tak boleh lawan dengan jihad hawa nafsu. Ini menandakan orang itu telah dapat mengalahkan hawa nafsu dia. Termasuk nafsu harta benda, pangkat. Kerana berkawan dengan raja ni, boleh pangkat besar, harta banyak. Tetapi bila sanggup bercakap benar di hadapan raja yang zalim, pemerintah yang zalim, dia telah melakukan jihad yang afdal. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila amirin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang yang mati syahid dia Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang sanggup di kalangan umat aku, yang bercakap di hadapan raja pemerintah yang zalim. Dia menyuruh dan melarangnya, lalu dia dibunuh dengan sebabnya. Ini ialah penghulu orang yang mati syahid, yang mendapat kelebihan jihad afdal. Di mana orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun ini telah melakukan jihad yang afdal, jihad yang besar. Sabda Nabi SAW, As-Siddiquna Habibun Najjar, Mu'minu Ali Yasin, wa mu'minu Ali Fir'aun, alladhi qala ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah, wa thalithu Abu Bakr as-Siddiq, wa huwa afdaluhum. Sabda Nabi SAW, As-Siddiqun, orang-orang yang mendapat martabat Siddiqin, ialah Habibun Najjar, iaitulah orang yang beriman dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang seorang daripada pinggir bandar. Ini As-Siddiq. Dan mukmin ali Fir'aun, orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun, yang berkata, adakah kamu sanggup membunuh seorang yang berkata Tuhan aku Allah? Dan yang ketiga Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar lebih afdal daripada semuanya. Mengapa Abu Bakar lebih afdal daripada semuanya? Kerana Abu Bakar
menyatakan iman daripada awal lagi. Daripada awal menyatakan iman. Adapun yang dua lagi, dia sembunyi dulu. Lepas tu baru dia menyatakan. Abu Bakar sebaik saja Nabi menyatakan dia jadi Rasul, sebaik saja dia tahu terus beriman. Ini Abu Bakar. Oleh kerana itu Abu Bakar mendapat kelebihan. Diriwayatkan di dalam hadis dan diriwayatkan oleh ulama-ulama sirah. Apabila Abu Talib telah meninggal dunia, Abu Talib mati, maka pemimpin-pemimpin Mekah melakukan apa sahaja terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah ketika Nabi keluar ke Masjid Mekah dan sampai di halaman Kaabah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang pemimpin musyrikin, lalu memegang bahu Nabi dan menjerut dengan kainnya akan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jerut dengan kain dia, kain serbang dia, pakai serbang juga tapi kafir. Orang kafir pakai serbang. Dan serbang ni pakaian orang Arab. Dia jerut leher Nabi sehingga tercekik. Tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terus memegang dan menolak Uqbah bin Abi Mu'aid dan berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Adakah kamu nak bunuh seorang yang berkata Tuhan aku Allah, padahal dia telah datang membawa keterangan-keterangan kepada kamu, sebagaimana yang diucapkan oleh mukmin ahli Fir'aun, orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Maka Abu Bakar mendapat fadilat As-Siddiq sebagaimana yang disebut dalam Quran. Dan Abu Bakar lebih lagi daripada mereka, kerana Abu Bakar menyatakan iman sebaik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan menjadi Nabi dan Rasul. Adapun mukmin ahli Firaun, dia muncul bila Firaun mengatakan dia nak bunuh Nabi Musa. Barulah dia muncul. Sebelum tu dia senyap. Dia menyembunyikan iman dia, menyembunyikan keimanan dia. Walaupun ayat yang kita baca ni mendedahkan jihad akbar yang dilakukan oleh seorang yang tak tahan melihat kezaliman yang berlaku di hadapan mata dia. Kezaliman yang berlaku bukan menakutkan dia, menjadikan dia lebih berani. Mula-mula dia sembunyi, dia susuk, tak menyatakan iman dia. Apabila dia tengok kezaliman sudah memuncak, maka dia mengisytiharkan diri dia beriman kepada Allah dengan cara yang penuh bijaksana, dengan menegur Fir'aun yang nak melakukan kezaliman. Adakah mu nak bunuh dia? Kerana dia mengatakan Tuhan aku ialah Allah. Kerana kesalahan tu mu nak bunuh dia? Tak padanlah kerana dia bercakap Tuhan aku Allah, Tuhan aku Allah. Kerana dia kata begitu, mu nak bunuh dia. Kalau sekiranya dia bohong, dia pikul bohong dia. Kalau sekiranya dia seorang yang benar, jaga akan menimpa kamu. Kalau tak semua pun separuh, dia berseksa yang dia beri amaran kepada kamu. Dia beri amaran kepada kamu seksa dunia dan seksa akhirat, ataupun kena dua-dua sekali. Kalau tak kena dua-dua pun kena separuh. Kalau dia seorang yang benar, mengapa kamu bertindak zalim terhadap dia? Tidak ada kesalahan yang dilakukan, malaikat dia kata Tuhan aku ialah Allah. Adakah dengan kesalahan itu kamu nak bunuh dia? Fikirlah baik-baik. Ya qaumi lakumul mulkul yaum, wahai kaum kesayanganku. Dia berucap dengan kalimah yang bijaksana. Ya qaumi, wahai kaum, wahai bangsa yang aku sayang, yang aku kasih. Bangsa aku, puak aku, kaum aku. Lakumul mulkul yaum, pada hari ini kamu jadi kerajaan. Kamu jadi kerajaan, kamu jadi pemerintah. Tak apalah, mu nak tunjuk kuat kerana kamulah yang memerintah, kamulah yang berkuasa. Zahirin alal ard, kamu boleh menunjukkan kekuatan kamu di atas muka bumi. Kamu tunjukkan kegagahan kamu di atas muka bumi. Faman yang surna min ba'sillahi in ja'ana,
Maka siapa yang boleh menolong kita sekiranya datang azab daripada Allah Ta'ala? Nak tunjuk kuasa lagu mana? Kalau Allah Ta'ala menurunkan azab dan seksa kepada kita, siapa yang boleh menolong kita daripada azab Allah itu? Kalau sekiranya Nabi Musa seorang yang benar, seorang yang betul, maka siapa yang boleh menolong azab daripada Allah Ta'ala? Kata orang yang beriman ini, yang termasuk di kalangan keluarga Fir'aun. Qala Fir'aunu, kata Fir'aun. Fir'aun jawab juga Fir'aun. Jawab Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata Fir'aun, aku tidak menunjukkan kamu malaikat apa yang aku pandang, yang aku lihat ini. Dan tidak aku tunjukkan kepada kamu malaikat jalan yang betul. Kalau aku rayak ni betul, Nabi Musa ni pelawak. Dia lawan lagi. Tetapi dia nak lepas, nak pukul, tak berani sepupu dia. Sepupu dia. Apa yang aku tunjuk ni betul, kata Fir'aun. Ini pandangan aku yang sebenar. Inilah jalan yang betul, jalan yang betul, jalan yang benar. Tujuannya untuk membohong Nabi Musa alaihissalam. Untuk mengatakan Nabi Musa seorang yang bohong. Dia seorang yang benar. Padahal dialah pembohong yang paling besar. Nabi Musa adalah Rasul daripada Allah Ta'ala. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Dan berkatalah orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu kata lagi, ya qaumi, wahai kaum kesayanganku. Menambahkan lagi nasihatnya kepada Fir'aun dan bangsanya, inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Sesungguhnya aku takut, aku bimbang menimpa kamu seperti yang menimpa kaum-kaum yang membohongi rasul-rasul di zaman dahulu. Tidakkah kamu tahu sejarah? Zaman dulu ada rasul-rasul, dan di sana ada kaum yang membohongi rasul-rasul mereka. Kaum yang membohongi rasul-rasul itu ditimpa azab, seksa daripada Allah Ta'ala. Mungkin ingat, ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad. Wahai kaum kesayanganku, aku bimbang menimpa kamu seksa pada hari kiamat. Ya, itulah hari masing-masing minta tolong antara satu sama lain. Dan tak boleh menolong lagi antara satu sama lain. Masing-masing seru menyeru di antara satu sama lain. Bila berlakunya hari kiamat, orang yang beriman tengok hak kafir tengok orang beriman, masing berucap, dan tak boleh bertolong menolong di antara satu sama lain. Bercakap dengan malaikat, bercakap dengan macam-macam, tapi tak boleh tolong menolong di antara satu sama lain. Aku peringatkan kamu dengan berlakunya satu hari, iaitulah hari At-Tanad. Hari berseru menjeru memanggil di antara satu sama lain, iaitulah hari kiamat. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Padahal telah datang kepada kamu sebelumnya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Mengikut kaum yang asal, iaitulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Yusuf bin Ya'qub, mithla da'bi qaumi Nuh, diterangkan lagi seperti yang menimpa kaum Nuh. Diterangkan hari Ahzab, iaitulah kaum-kaum yang menentang Rasul mereka. Mithla da'bi qaumi Nuhin, seperti yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, yang menentang Nabi Nuh alaihi salam, ditenggelamkan dengan taufan yang besar yang membinasakan mereka semua. Wa Adin, dan kaum Ad, iaitulah kaum Nabi Hud alaihi salam, yang menentang Nabi Hud di negeri Ahqaf, walaupun mereka berada di dalam bangunan yang disokong oleh tiang-tiang batu balak yang besar, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala.
dengan seksa batu balok bukan kayu balok menimpa mereka, tak boleh menyelamatkan mereka. Wa Samud, dan kaum Samud, iaitulah kaum Nabi Saleh yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kaum Nabi Saleh dibinasakan oleh Allah Ta'ala, walaupun mereka duduk dalam rumah yang dipahat daripada batu-batu yang pejal. Batu yang pejal dipahatnya menjadi rumah dan bilik-bilik. Dengan tempit yang kuat, semua mereka menjadi mayat, mati bergelempangan. Jantung mereka pecah, putus dengan suara yang selalu kuat. Bukan saja anak telinga pecah, gendang telinga pecah, bahkan jantung mereka putus. Dicabut nyawa mereka oleh Allah bila mereka derhakakan Allah. Iaitulah kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim, dan kaum yang datang selepas mereka. Banyak lagi kaum selepas itu yang dibinasakan oleh Allah. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Bahkan hamba-hamba itulah yang menzalimi diri mereka sendiri apabila mereka tidak beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad. Wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang, aku takut menimpa kamu yang lebih besar lagi, iaitulah hari kiamat. Hari manusia meminta tolong di antara satu sama lain, dan masing-masing tidak boleh menolong di antara satu sama lain. Yauma tuwalluna mudbirin, kamu akan berpaling belakang. Berpaling belakang, tidak boleh menyahut seruan panggilan di antara satu sama lain. Malakum minallahi min asim, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab dan seksa Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlillahu fama lahu min had, dan sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, oleh kerana dia tak mau ikut petunjuk Allah Ta'ala, maka jadi sesatlah dia daripada jalan Allah, maka tidak ada baginya yang boleh memberi petunjuk malaikat Allah. Kalau lari daripada petunjuk Allah, siapa lagi yang boleh beri petunjuk jalan yang benar selain daripada Allah? Oleh kerana itu, ikutlah petunjuk Allah Ta'ala. Jangan ikut petunjuk yang lain daripada petunjuk Allah Ta'ala. Kata pembesar Fir'aun ini, keluarga Fir'aun, memberi nasihat berkaumnya. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh Nabi Yusuf dengan keterangan-keterangan yang dimasukkan sihir Nabi Yusuf alaihi salam, dengan mukjizat ta'bir mimpi yang betul. Mengikut riwayat yang lebih kuat ialah Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Yaqub, yang dibangkit oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul kepada Bani Israel, kepada kaum Qibti. Nabi Yusuf pada masa itu anak beranak dia saja, Yusuf bin Yaqub. Belum ada lagi Bani Israel. Tetapi mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini Yusuf yang lain, Nabi yang lain. Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub. Ya, cucu Nabi Yusuf. Mengikut Ibnu Abbas. Tetapi mengikut yang asah, ialah Nabi Yusuf alaihi salam, yang diutuskan oleh Allah menjadi Rasul kepada kaum Qibti untuk membawa petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nabi Yusuf membawa keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat, petunjuk daripada Allah. Fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih, kamu masih lagi dalam keadaan keraguan daripada keterangan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Yusuf kepadamu. Hatta idza halaka qultum lam yab'athallahu min ba'dihi rasulah, sehingga apabila Allah mematikan Nabi Yusuf, bila Yusuf dimatikan oleh Allah Ta'ala, kamu berkata pula, mengapa Allah tidak membangkitkan selepasnya seorang Rasul? Bila Nabi Yusuf mati, baru nak ke Yusuf pula. Kalau ada Yusuf, barulah bagus mereka hadir molek.
membawa petunjuk yang benar, mengajar molek-molek. Bila Yusuf mati, meminta Rasul. Bila mari Rasul lawan pula. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah menjadikan sesat sesiapa yang melampaui batas dan berada dalam keadaan keraguan. Walaupun ada keterangan daripada Allah Ta'ala, tapi ragu terhadap Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan, malaikat dia saja Tuhan. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Iaitulah orang-orang yang membantah, yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala dengan tidak ada hujah-hujah kepada yang datang kepada mereka. Menentang ayat Allah Ta'ala dan tak ada hujah. Hujahnya degil. Hujahnya menunjukkan pembohongan dan penipuan. Tipu orang hujahnya. Bila bawa keterangan yang sebenar, dia berhujah lawan. Tapi hujah dia pelawak, hujah dia tipu. Hujah dia tipu daripada ayat Allah Ta'ala. Pula belik, macam-macam belik. Tak mau ikut hukum Allah Ta'ala. Tak mau ikut peraturan Allah Ta'ala. Kalau tipu lah, Allah Ta'ala tahu. Bighairi sultanin atahum, dengan tidak ada hujah yang datang kepada mereka. Kabura maqtan indallah wa indal ladina amanu. Besar dosanya di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Orang yang berbohong, yang menentang ayat-ayat Allah, yang menentang hujah-hujah daripada Allah, sangat besar dosanya di sisi Allah. Dan berdosa pula kepada orang-orang yang beriman, orang yang benar. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah memeterikan di atas tiap-tiap hati orang yang sombong lagi jahat. Yang mutakabbir, yang sombong, jabbar, lagi samsing, zalim, jahat pula. Sombong, makna sombong ialah tahu perkara yang benar, tak mau ikut perkara yang benar. Macam Iblis. Iblis tahu dah Tuhan jadikan Adam alaihi salam. Ini hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud. Kerana sombong dia tak mau sujud. Walaupun tahu ini daripada Allah Ta'ala. Tengok syukur dah daripada Allah Ta'ala. Tak mau ikut Allah Ta'ala. Begitulah juga dengan Fir'aun. Yang telah melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Dengan benarnya, dengan betulnya. Mengalahkan mukjizat ahli-ahli sihir dia. Dan ahli-ahli sihir beriman. Tapi tak mau ikut juga. Begitulah Allah Ta'ala. Meterikan Allah Ta'ala. Meteri macam teri dengan timah lah. Tutup. Allah Ta'ala tutupkan hati tiap-tiap orang yang mutakabbir. Yang sombong. Bukan saja sombong. Jabbar. Yang menunjukkan kekuatan dia dengan jahat. Menunjukkan dia ada kuasa undang-undang. Nak bunuh orang. Nak takak orang. Nak kurung orang. Nak buat macam-macam. Dengan cara yang tak betul. Menolakkan hujah yang benar. Menegakkan kebatilan. Begitulah keadaan mereka. Sejak zaman Fir'aun. Sebelum Fir'aun. Sehingga zaman yang kemudian. Sampai hari ini pun. Berlakunya hal-hal yang seperti ini. Ini perangai uduh. Perangai jahat. Jangan buat perangai jahat ni. Tunjuk perangai molek. Balik kepada Allah Ta'ala. Dengan hati yang ikhlas. Wa qala Fir'aun. Dan kata Fir'aun. Fir'aun nak tunjuk dia betul lagi. Nak tunjuk dia benar lagi. Nak lawan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Fir'aun ya Haman umduli sarhan. Dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, bangunkan satu bangunan yang tinggi. Sebuah bangunan pencakar langit. Nak tunjuk dia kuasa besar, tunjuk projek besar, projek mega. Projek bangunan tinggi. Wahai Haman, sila buat satu bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab. Mudah-mudahan supaya aku sampai kepada pintu-pintu asbabas samawat, pintu-pintu langit. Buat bangunan yang tinggi, bangunan tinggi itu sampai ke pintu langit. Sampai ke pintu langit. Nak menunjukkan kekayaan dia, kebesaran dia, kekuatan dia. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku boleh menjenguk melihat Tuhan Musa. Musa yang dakwa dia ada Tuhan, aku nak tengok Tuhan dia balas mana.
Aku nak clear Tuhan dia balas mana. Ini ialah kafir yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Sehingga dia mengaku diri dia jadi Tuhan. Dia nak lawan Tuhan. Dia nak lawan Tuhan. Sehingga dia menyuruh Haman Perdana Menteri dia buat satu projek besar. Iaitulah projek bangunan tinggi. Hari ini banyak negara-negara duduk berlomba buat bangunan tinggi. Ikut Fir'aun lah tu. Ikut Fir'aun. Seluruh dunia tunjuk bangunan-bangunan tinggi. Dia paling kaya, dia paling kuat. Buat bangunan-bangunan yang tinggi. Untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan dia. Ini perangai Fir'aun. Yang telah digedahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tunjuk bangunan-bangunan yang tinggi. Kata Fir'aun, wahai Haman, sila buat bangunan yang tinggi. Gunakan batu, gunakan bata. Tanah yang dibakar. Buat bangunan yang setinggi-tingginya. Sehingga sampai ke pintu-pintu langit. Supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Wa inni la azunnuhu kadhiba. Sesungguhnya aku yakin dia adalah seorang pembohong. Aku yakin Musa ni seorang pembohong. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Begitulah dihiaskan kepada Fir'aun kejahatan amalnya, dia nampak molek. Kedegilannya menjadikan dia nampak molek segala amalannya yang jahat. Wa sudda 'anis sabil, dan disekat daripada jalan yang betul. Sehingga kesombongan dia menyekak dia daripada nampak jalan yang betul, jalan yang benar, dia tak nampak jalan yang benar. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan tidak ada perancangan tipu daya Fir'aun itu malaikat membawa kesesatan dan kerugian kepada diri dia sendiri. Walaupun dia boleh tunjuk kuasa dia, dia buat bangunan tinggi tak sampai ke langit juga. Tak sampai ke langit bangunan dia, tak boleh, tak usah tunjuk sombong lah. Tak boleh nak sampai ke langit. Bahkan dibinasakan oleh Allah Ta'ala, membawa kesesatan. Wa qala alladhi amana, dan berkata pula oleh orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu berkata, Ya qaumi ittabi'uni, Ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutlah aku. Aku tunjukkan kepada kamu jalan yang betul. Di mana dia tidak menyerah kalah, dia berlawan dengan Fir'aun. Dia lawan sungguh-sungguh. Walaupun Fir'aun menunjukkan kekayaan dan kekuasaan dia, dia lawan sungguh-sungguh. Dia tidak menyerah kalah. Kata orang ada alang tunjuk, dia tunjuk teruslah. Tunjuk terus. Dengan berani dia membela Nabi Musa alaihi salam dan mempertahankan Islam. Kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.